Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah adik-adik, untuk sesi kelas kita pada hari ini, cikgu nak sambung sedikit untuk latihan muka surat 101 yang cikgu tertinggal nombor 3 dan nombor 4. Nombor 1 dengan nombor 2 dah ada. Adik-adik boleh scroll cari latihan yang lama. Cikgu dah buat dah lama dah. Okey, sekarang cikgu nak sambung nombor 3 dan nombor 4 sahaja. Okey. Okay, untuk latihan nombor 3, muka surat 101, adik-adik boleh lihat dekat buku teks masing-masing. Okay, soalan dia, sebab dia soalan sebab soalan dia adalah soalan yang dalam bentuk ayat. Jadi adik-adik boleh rujuk buku teks masing-masing. Okay, soalan nombor 3, Gavin ke sekolah setiap hari persekolahan. Gambit cuma tidak hadir ke sekolah pada hari Khamis. Jadi kat sini ada dua orang. Satu Gavin, yang kedua Gambit. Okay, Gambit dia tak pergi sekolah hari Khamis sahaja. Manakala kawan dia seorang lagi tu, Gavin pergi ke sekolah setiap hari persekolahan. Okay, jadi soalan nombor 1 ataupun soalan nombor 3A. Okay, soalan 3A dia tanya, jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Jadi kalau sehari, kita tengok pada gambar rajah, cikgu lukis sekejap. Gambar rajah dia lebih kurang macam ni. Kat sini sifar 4.7 km. Kat sini adalah rumah Gambit. Dan kat sini adalah sekolah. Sekolah kat sini. Dekat sini jarak dia sifar 4.52 km. Dan jarak di sini adalah 2.3 km. Okey. Manakala jarak kat sini sifar 4.4 km dan jarak ke sini ke rumah Gavin, kat sini rumah Gavin adalah 2.2 km. Kat sini jarak dia. Ini adalah rumah. Cikgu tulis nama dia lah Gawang pula. Gavin. Gavin. Jadi untuk soalan yang pertama, dia tanya jumlah jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Jadi untuk perjalanan sehari, adik-adik kena kira two way ataupun pergi dan balik. Sebab kita pergi sekolah sampai masa dia kita kena balik kan. Ke adik-adik pergi sekolah, tidur kat sekolah, hari Khamis baru balik. Tak ada kan. Kalau tidur kat sekolah lain lah. Yang ni dia tak tidur, dia ulang alik. Jadi kat sini untuk Gambit, kita kira Gambit dulu lah. Sifar 4.7 tambah sifar 4.7 tambah 2.3. Daripada sini gerak ke sini, turun bawah 2.3 dan selekoh ke kiri sifar 4.52. Okay, kita tambahkan, yang ni kilometer. Yang ni boleh letakkan sifar, okay, sebab ada titik perpuluhan. Okay, titik perpuluhan kena sama. Jangan nombor tu yang sama tadi. Kalau adik-adik letak 2 ni bawah 3, salah lah. Okay, titik kena sama dan tambahkan sifar. Okay, tuliskan kilometer. Okay, tambahkan. Kita dapat 2, 10, 15, 3. Okay, ini untuk satu hala ataupun one way. Maknanya dia pergi ke sekolah. Okay, 1.5 ataupun pukul 2 dia balik. Maka jarak dia sama. Kalau jarak sama, maka adik-adik boleh tambah 3.52 ataupun nak darab 2 pun tak apa. Okay, nak darab 2 boleh, nak tambah 3.52 pun boleh. Okay, mana-manalah. 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Okay, maka untuk Gambit kita dapat 7.04. Ini untuk perjalanan pergi dan balik untuk Gambit. Okay. Untuk Gavin pula, okay, jarak perjalanan dia 2.2, cikgu kira kat tepi ni lah, 2.2 km
tambah 0.4 dan 0.52. Kat sini kita tambah sifar, tulis kilometer dan tambahkan. Okey, kita dapat 2, 9, 10, 11 3.12 kilometer. Okey, kemudian yang ni kita darab dengan 2 lah sebab pergi dan balik. Kita dapat 4, 2 darab 1, 2, 2 darab 3, 6. Okey, ini adalah perjalanan going, pergi dan balik lah. Yang ni untuk Gambit, pergi dan balik. Soalan dia tanya, jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Jadi jumlahkan, kita tambahlah. Okey, Gambit 7.04, going 7.24. Okey, kita tambahkan. Jadi jumlah perjalanan mereka sehari pergi balik adalah 8, 2, 13. 13.28 km. Adik-adik kena tengok kod-kod dia tanya nak dalam unit apa. Tapi kat sini dia tak sebut, maka kekalkan unit lebih senang lah. Kekalkan. Kalau dia nak dalam meter, kena tukar kepada meter. Okey, selesai soalan 3A. Sekarang kita lihat soalan 3B pula. Okey, soalan 3B dia tanya hitung beza jarak yang dilalui oleh going dan juga Gambit pada minggu itu. Okey, kat sini adik-adik kena kena beri perhatian kepada penyataan pada soalan nombor 3. Dia kata going pergi setiap hari, Gambit pula tinggal 1 hari. Maksudnya mungkin dia demam hari Khamis, dia tak pergi sekolah, maka dia pergi 4 hari je lah. Okey, yang ni juga adik-adik kena berhati-hati sebab perkataan minggu. Kadang-kadang kita keliru dengan minggu, kita akan darab 7. Okey, sedangkan sekolah hanya 5 hari. Kalau di Kedah atau Kelantan ataupun Terengganu, sekolah hari Ahad hingga hari Khamis. Okey, dan negeri-negeri lain, Johor pun sama, Ahad hingga Khamis. Dan negeri-negeri lain sekolah hari Isnin hingga Jumaat. Maknanya 5 hari lah. Jangan keliru dengan perkataan minggu. Jangan darab 7 ataupun 6. Okey, jadi kat sini kita cikgu ambil daripada sini lah. Daripada sini. Okey, daripada nilaian ni. Okay, yang tadi jawapan tadi adik-adik dah boleh ambil untuk yang A. Untuk yang B ni, okay, untuk yang B adik-adik boleh mula dengan nombor ni. Okey, cikgu ambil nombor ni nah, 7.04. Okay, soalan B. Okey, tak apa, cikgu tulis semula. Okay, cikgu tulis kat sini lah soalan B. Okey, untuk yang B ni ini siapa ni? Ini adalah yang Gambit. Gambit kan 0.7, 2.3 dan 0.52. Kita dapat 7.04. Ini adalah Gambit, ini adalah going. Sebut apa tak tahulah, cikgu baca going je lah. Okey, untuk Gambit 7.04 ni sehari pergi balik. Tapi dia seminggu. Kalau Gambit dia sebut sini Gambit tinggal 1 hari, maka dia kena darab 4 je lah sebab dia tinggal hari Khamis. Maka yang ni kita darab 4 sahaja untuk Gambit. Kita darab 4 untuk tahu jumlah pergi balik selama 4 hari. Okay, kita dapat 4 darab 4, 16. 4 darab sifar turunkan 1, 7 darab 4, 28. Okey, ini Gambit punya. Dan untuk going, dia tak tinggal sekolah. Okay, dia pergi penuh. 5 hari tu dia pergi penuh. Maka 6.24, okay, 6.24 darabkan dengan 5. Okey, jadi 5 darab 4, 20. 5 darab 2, 10, 12. 5 darab 6, 30 tambah 1 dapat 31. Okey, letakkan titik, sama. Okey, jadi soalan tanya hitung beza. Kalau soalan tanya beza, adik-adik kena tolak. Okey, kata kunci untuk operasi tolak. Okey, kata kunci operasi tolak ni dia banyak. Selain daripada beza, selisih. Okey, selain daripada perkataan tolakkan, hitung baki. Itu pun adalah kata kunci untuk tolak. Berapakah lebihnya? Dia kata kunci tolak ni dia banyak. Okey, antaranya beza lah. Cumanya kalau beza, adik-adik kena ambil nilai yang banyak, tolakkan nilai yang sedikit. Walaupun dia sebut, contohlah dia sebut Gambit dulu. Okey,
Gavin dia sebut kemudian. Tetapi kalau soalan kata beza, adik-adik kena ambil yang Gavin tolak Gambit. Walaupun disebut Gambit dulu. Contoh tapi untuk soalan ini dia tak dia sebut Gavin dulu. Jadi kebetulan dia sebut yang ni dulu dan kebetulan nombor dia pun lebih besar, maka kita boleh terus tolak lah. Tak ada masalah. Okey. Kalau dia sebut Gambit dulu pun, adik-adik kena tolak yang besar, tolakkan nilai yang kecil. Okey. Jadi kita tolakkan 31.2 sifar, tolakkan 28.16. Okey. Jarak mereka melalui ke sekolah untuk seminggu lah. Kita tolakkan, sifar tolak 6, tak boleh. Pinjam dekat sebelah. Okey, pinjam. Okey, 10 tolak 6, tinggal 4. 1 tolak 1, habis. Letakkan titik. 1 tolak 8, tak boleh. Pinjamkan 10. 10 tolak 8, 2, tambah 1, 3. 2 tolak 2, habis. Okey. Jadi, perbezaan jarak antara Gavin dan Gambit untuk ke sekolah dalam masa seminggu adalah 3.4 kilometer. Okey. Selesai soalan nombor 3. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4. Okey, untuk nombor 4, baca pernyataan di bawah. Apa pernyataan dia? Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah dalam kuis alam sekitar. Okey, dia dapat 48 daripada 60. Nak tulis macam ni pun tak apa, dalam bentuk pecahan. Dalam kuis alam sekitar, Dina mendapat, ini Kelvin cikgu tuliskan K lah, Kelvin. Dan Dina mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis keselamatan jalan raya. Dina dapat 24 daripada 32. Okey, yang ketiga, Prem Singh mencatat 81 daripada 90 markah kuis flora dan fauna. Soalan tanya, siapakah yang mendapat peratus markah paling tinggi? Dia tanya antara ni, siapa markah peratus dia paling tinggi? Okey. Jadi kita nak kena kira peratus lah. Okey, untuk kira peratus, salah satu formulanya adik-adik hafal nombor yang pasangan nombor bawah yang 4 pasangan tu. Okey. Iaitu 2 darab 50, 4 darab 25, 5 darab 20 dan 10 darab 10. Jadi daripada pasangan tu cikgu rasa kat sini tak ada. Okey, kecuali kita kecilkan nombor ni, ada. Okey. Kalau adik-adik kecilkan mesti ada, dan nombor ni mesti boleh dikecilkan. Kalau kita tak nak kecilkan, adik-adik kena guna formula yang kedua, iaitu darabkan dengan 100. Okey, cikgu tunjuk kedua-dua cara nah. Cara yang kedua kat sini. Kejap lagi nah. Okey, kalau jumpa je dalam soalan adik-adik jumpa je perkataan ni, hitung peratus, cari peratus, berapa peratuskah ada perkataan ni, maknanya benda ni ada dalam kepala. Darab 100. Okey, yang ni wajib tahu. Okey, yang kedua ni option. Sebagai option yang kedua lah. Yang ni wajib tahu lah, darab 100. Okey, jadi kat sini kita boleh buang sifar 1. 6 dengan 48 boleh dikecilkan. Kalau adik-adik tak nak kecilkan, tak tahu nak kecilkan, adik-adik darab je. 48 darab 10 jadi 480. Lepas tu ni 6 kan, bahagi dengan 6. Buat macam tu. Okey, kalau tahu mansuhkan, okey, adik-adik tahu dalam sifar 6 ada 48. Okey, iaitu 1 darab 6, 6. 8 darab 6, 48. Kan? Jadi, kita tinggal 1 kat sini. Terus darab. 8 darab 10, kita dapat 80. Simbol ni tulis kat sini. Okey? Kalau adik-adik tak tahu nak mansuhkan macam tu, adik-adik boleh 48 tadi darab dengan 10. Okey, sifar kita dah buang. Tinggal 1 lagi sifar kan? Jadi, yang ni 10 lah. 48 darab 10, 480. Bahagi dengan 6. Sebab sini sifar dah buang. Okey. Jadi 4 bahagi 6 tak boleh. 48 bahagi 6, tengok sifar 6, buat sifar 6, kita dapat 8 darab 6, 48. Okey,
Okey, sifar terus terus turun kat bawah, kita dapat 80. Okey, untuk yang pertama. Okey, yang kedua sama, ada perkataan peratus, kita terus darab 100%. Okey, jadi kat sini kalau adik-adik memang tak lancar sifir, nak tak nak, adik-adik kena 24 darab 100, okey, bahagi 32. Memang jadi agak rumit. Sebab tu kita kena lancar sifir. Kalau kita lancar sifir, kita boleh kecilkan nombor kat sini dan dengan mudah kita boleh selesaikan. Sebab tu adik-adik belajar pecahan setara di tahun 3. Tahun 3 dah belajar dah pecahan setara. Tahun 4 belajar tak wajar dengan nombor bercampur, kan? Tahun 5 nanti lebih advance lah. Okay, yang ni tahun 4, adik-adik guna balik yang tahun 3 pecahan setara dulu. Macam mana nak kecilkan nombor ni ataupun nak besarkan nombor ni. Okay, dalam penyelesaian kita kena kecilkan lah untuk operasi darab. Kita kecilkan dia. Okay, cubalah 24 dengan 32. Kalau adik-adik lancar sifir yang besar, cuba tengok sifir yang besar. Sifir 9 tak ada lah kan. Sifir 8 ada. Sifir 8 ada 24. Sifir 8 ada 32. Kalau adik-adik baca 8, 16, 24. Berapa? 3 kan? Potong tulis 3. Yang ni pula 8, 16, 24, 32. 32 adalah 4. Okey, kat sini adik-adik kena darab lah. 3 darab 100 dapat 300. Bahagi dengan 4. Bahagi 4. Okey, bagi dengan nombor 4 ni. Okey, 3 bagi 4 tak boleh. Okey, 30. Sifir 4, 28 lah paling hampir kan. 7 darab 4, 28. Tolak kan? 10 tolak 8, 2. Sini tinggal 2, habislah. Turunkan sifar. Okey, 20 sifir 4, 5 darab 4, 20. Habis. Dapat 75. Yang ni dapat 75%. Yang ketiga, Premsing ni darab 100. Okey, darab 100. Kalau ada sifar senang, kita buang dulu. Ada sifar, buang dulu. Kalau contohnya sifar ada kat atas, boleh nak buang kat atas. Kalau dah buang yang kat atas, contohnya sini 80 kan. Buang sifar, yang ni jangan dibuang. Kena buang satu je. Kat atas, salah satu lah. Yang ni ke yang ni, salah satu je. Yang ni satu. Jangan atas buang 2, bawah buang 1, tak boleh. Dia kena sama banyak. Boleh ya? Okay, sekarang yang ni 9, yang ni 81. Kalau adik-adik lancar sifir, adik-adik akan tahu 9, 81 ada dalam sifir 9. Okey, kalau adik-adik tak lancar sifir 9, adik-adik kena buat macam ni lah. 81 darab 10 dapat 810. Bahagi dengan 9. Okey, tapi kalau adik-adik lancar sifir, adik-adik terus tengok yang ni kan. Terus guna sifir 9 lah. 1 darab 9, 9. Ataupun baca 9, 1 kan. Tulis 1. Yang ni baca sifir 9, 81 ni adalah 9 darab 9, 81. Okey. Jadi kat sini kita dah tinggal 1. Terus darab 9 darab 10, kita dapat 90. Simbol tulis kat situ. Okey. Dapat jawapan dia lah. Yang dia tanya siapakah mendapat peratus markah paling tinggi. Jadi jawapan dia adalah yang ni, iaitu Premsing. Ni nama dia. Premsing paling tinggilah markah. Okey, itu kalau kita selesaikan ikut formula asal lah. Okey, jumpa soalan tajuk peratus, dia tanya peratus, adik-adik terus tulis dalam pecahan dan darabkan 100. Okey, darab 100. Okey. Kalau cara yang kedua, cara yang kedua ni adik-adik kena guna formula yang ni lah, pasangan yang ni. Ni kena ingat yang ni. 2 darab 50 pasangan untuk dapat 100 4, 25. Kena hafal yang ni Dan banyak video-video cikgu berkaitan dengan peratus, cikgu tulis benda ni. Okey, 5 pasangan dia 20 dan 10 pasangan dia 10. Okey, yang ni kita darab, kita akan dapat 100. Dan yang ni kita guna untuk mana? Untuk nombor bawah. Kalau adik-adik tengok kat sini, semua nombor bawah tak ada pun nombor-nombor ni kan. Sebab tu cikgu kata nombor tu mesti boleh dikecilkan. Sebab kenapa boleh dikecilkan? Sebab soalan tajuk peratus ni biasanya nombor dia tepat, jawapan dia tepat. Okay? Tetapi apabila adik-adik dah naik tahun 6,
nombor dia mungkin perpuluhan. Apabila perpuluhan, maka yang ini ada yang tak boleh guna lah. Kalau yang ni tak boleh guna, kita guna yang mana? Wajib guna yang ni lah. Yang ni. Sebab tu cikgu kata tadi, yang ni wajib tahu. Jumpa perkataan peratus, mesti ada benda ni. Darab 100%. Yang ni untuk nombor yang ada penyebut dia. Penyebut dia ada nombor yang ni sahaja. Okey, jadi kita tengok contoh yang K tu, siapa tu nama dia? Kelvin. 48/60. Okey, kita kecilkan nombor tersebut menggunakan sifir. Kalau kat sini cikgu gunakan sifir apa tu? Sifir 8 kan, ataupun sifir 6. Sifir 6 ada 48 kan. Sifir 6 maknanya sini 6 darab 1 6, 6 darab 0 0, ataupun 6 darab 10 60. Ke atas pula 6 darab 8 48. Yang bawah 6 darab 1 6, 6 darab 0 0, ataupun 6 darab sifar. Okey, jadi ataupun lebih mudah 6 darab 10 60 lah. Okey, jadi kita dapat 8/10. Apabila kita kecilkan, kita lihat penyebut dia ni ada dekat sini, kena darab 10. Maka kita darab 10 darab 10. Okey, kita akan dapat jawapan dia. Kita darab nombor atas saja. Okey, 8 darab 10 kita dapat 80. Terus tulis 100. Sebab apa? Ini dia panggil apa tu, langkau step lah. Maksudnya sebenarnya kita akan dapat 80. Bawah ni kita akan dapat 100. Maknanya kalau adik-adik nak tulis 80/100 dulu tak apa. Kemudian tulis jawapan dia, tukar per 100 tu dalam bentuk pecahan kan. Dia nak dalam bentuk peratus. Jadi adik-adik tulis balik 80% lah. Okay. Kalau adik-adik tulis 80/100, itu dalam bentuk pecahan. Boleh nak? Okey. Untuk soalan yang kedua, 24/32. Yang ni cikgu guna sifir 8 tadi kan untuk kecilkan. Sifir 8, yang ni 3. Kalau baca sifir 8 dapat 3. Yang ni kita dapat 4. Okey, apabila kita dapat 3/4, kalau adik-adik lihat kat sini penyebut dia 4, pasangan dia adalah 25. Maka kita darabkan dengan 25 atas dan bawah. Okey, tetapi untuk mencari jawapan darab nombor atas sahaja. Okey, 25 darab 3, 5 darab 3 15, 3 darab 2 6 tambah 1 7. Okey, yang bawah ni kita confirm dapat 100 lah. Adik-adik tak perlu kira, adik-adik cuma hafal sahaja untuk kita cari pasangan dia. Nak darab berapa? Okey, dan kita hanya darab nombor atas sahaja. Jadi adik-adik akan dapat 75% untuk yang kedua. Yang ketiga, 81/90. Yang ni kita guna sifir 9. 9 darab 10 90, 9 darab 9 81. Okey, kita dapat 9/10. Jadi kalau 10 pasangan dia 10, kita darabkan nombor atas sahaja. 9 darab 10 90. Bawah ni kita dapat 100. Kalau adik-adik nak tulis macam ni dulu pun tak apa. Kemudian tukar semula kepada peratus. Boleh faham? Jadi kita dapat jawapan untuk soalan yang keempat ni. Siapakah mempunyai peratus paling tinggi? Jawapannya adalah Prem Singh. Okey, langkah kerja ada 2 cikgu tunjuk. Jadi cikgu harap adik-adik dapat faham untuk soalan nombor 4 ni. Okey, jadi cikgu berhenti kat sini dulu. Ini adalah nombor yang cikgu tertinggal. Okey, video ni dah lama buat, tahun lepas lagi. Tapi cikgu tertinggal nombor 3 dan 4. Cikgu sambung hari ni. Jadi cikgu berhenti kat sini dulu untuk kali ni. Kita sambung lagi dalam video seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.